Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tajuk video aku ialah dilema PM baru kita. Okey. Jadi kita tengok rentetan peristiwa yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan tertubuhnya satu kerajaan yang bukan melalui pilihan raya. Tak apalah, it's legal dan dibolehkan dan Agung pun perkenankan. It's nothing wrong. Cuma kita tengoklah beberapa perkara yang berlaku selepas proses tersebut. Yang pertama, kita tengok bahawa saham menjunam turun beberapa puluh mata, yang kerugian beberapa puluh bilion. Billion, I repeat, billion, is not million. Beberapa puluh bilion, dan ada yang kata hingga 90 billion, and it will continue going down. Tak apalah, kita tengok. Tapi kerugian berbilion itu dah ada. Orang kampung tanya, apa heran yang rugi bilion-bilion tu bukan kita. Kita bukan ada duit dalam tu. Inilah dia B40 yang menyokong kerajaan baru ni. Ramai yang sokong sebab mereka kurang information. Jadi kalau saham turun, ini menunjukkan bahawa banyak di antara pemain-pemain saham, pelabur-pelabur saham ni adalah syarikat-syarikat dan juga orang-orang kaya. Orang duit macam aku, orang miskin macam aku tak ada duit nak labur. Jadi bila pelabur-pelabur yang kaya-kaya ni hilang duit, maka mereka kurang duit. Mereka ni lah tuan-tuan punya kilang, tuan-tuan punya perusahaan besar, tauke-tauke supermarket, tuan-tuan punya kedai yang besar-besar, pemborong-pemborong, tauke-tauke bank dan sebagainya. Dan mereka ni lah yang banyak menggajikan orang. Orang macam aku tak boleh gaji siapa-siapa. Malah pemimpin PAS pun ramai tak boleh gajikan orang sebab mereka tak mampu. Contoh aku ambil satu je, iaitu satu contoh bank. Aku baca dulu Public Bank. Dia punya pekerja sahaja 30,000 orang. Tak tahulah sekarang macam mana, tapi dulu aku baca 30,000 orang. Dalam 30,000 orang tu mestilah ada anak cucu kita ataupun anak cucu bangsa Melayu yang beragama Islam. Bila mereka dah kekurangan sumber, maka ramailah yang kena buang. Dan kita tengoklah lepas ni apa yang akan jadi. Jadi ini satu dilema PM kita, nak membaikkan balik saham. Untuk membaikkan balik saham kita ni, kita kena ada nama yang baik. Nama yang baik sebab orang akan melabur di tempat yang menjanjikan pulangan serta ada kestabilan. Okey, selepas sahaja PM baru kita dilantik, kita tengok banyak akhbar-akhbar luar negara yang berpengaruh menamakan kerajaan ini sebagai kerajaan yang mengembalikan kleptokrat. Ringkasnya kita kata kerajaan penyamun lah, senang. Aku ambil contoh mudah. Kalaulah dia dalam kampung kita tu ada satu rumah tu dikenali sebagai bapak penyamun. Kita yang ada duit sikit ni, kita berani ke pi buh duit kat bapak penyamun tu? Malah kalau kita ada duit kat dia, kita nak bawa keluar balik. Sebab apa? Kita takut duit kita habis. Jadi rata-rata akhbar luar negara menunjukkan sesuatu yang negatif tentang negara kita. That is the second one. Dan untuk pengetahuan semua, PM kita ni bukan terkenal di seluruh dunia. Di Malaysia pun tak ada berapa orang kenal dia. Apatah lagi di dunia, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir.
they are well known throughout the world. Okay. Jadi fikirlah, nah, pening-pening kepala lah fikirkan. Itu dilema kedua. Dilema ketiga, tentang ekspor komoditi kita. Kita punya ekspor komoditi ialah pasaran kepada negara-negara barat dan juga negara-negara China dan India dan sebagainya. Negara Pakistan telah mengatakan bahawa they will review kita punya import kelapa sawit ke sana. They will review, mana dia masih dalam meneliti semula apa yang telah dijanjikan kepada Tun M. China, ini aku tak tahulah, tapi China pun lah duk kelang kabut dengan pelbagai jenis masalah. Tapi kalau aku jadi China, kata orang, cubit telinga kiri, cubit paha kiri, paha kanan terasa. Okey, jadi di sini kerajaan baru ni betul-betul menyingkirkan orang-orang Cina, parti Cina. Dan kalau akulah sebagai orang Cina, aku terasa, walaupun kita berbeza fahaman politik, tetapi merupakan ada pertalian bangsa di situ. Mereka pun asabiah juga, kan? Bukan kita saja. Tapi aku tak asabiah. Aku mengikuti perintah Rasulullah, menghalang atau membenci asabiah. Okey, jadi komoditi kita kena fikirkanlah. Orang-orang Felda kenalah simpan-simpan duit elok, supaya kalau kelapa sawit murah lepas ni, hampa salah pula lah kerajaan baru. Kerajaan Pakatan Harapan tak ada apa-apa lagi dalam perancangan ekonomi. Yang ketiga. Yang keempatnya ialah nak pilih kabinet. Ni lagi satu masalah. Bekas ketua hakim kata, kalau Muhyiddin pilih orang-orang yang bermasalah dalam UMNO, maka kerajaannya adalah umur pendek. Sebab rakyat sedang melihat, dan malah dalam kabinet sekarang pun ramai orang yang bersih daripada bersatu sendiri, daripada GPS. Tapi UMNO ada sikit masalah. Ramai di antaranya yang tak bersih. Jadi yang tak bersih ni kalau kita ambil, maka jadi kotor. Buat kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Ambil seorang dua daripada UMNO, habis rosak, dan aku dengar PAS pun tak mau mengambil ataupun memberi sokongan kepada menteri-menteri kalau dipilih daripada UMNO yang bermasalah. Dan tak pilih pun tak boleh, sebab ketua UMNO tu pun bermasalah. Ada banyak kes di mahkamah. Tak pilih tak boleh sebab dia ketua UMNO, dia ada 40 kerusi lebih. Kalau dia keluar daripada Perikatan Nasional tu, maka jatuhlah seperti jatuhnya sebuah nangka busuk. Yang keempat pun. Yang kelima, cukuplah 5 lah. Yang kelima, bila dia pilih keluar daripada Pakatan Harapan, maka banyak menteri-menteri besar yang dulunya bersatu jatuh kepada UMNO. Okay, seperti di Johor, Perak dan Melaka. Di Kedah, alhamdulillah belum lagi jatuh. Tapi tak tahulah, kalau jatuh pun baik kat PAS is okay. Jadi bila menteri besar orang UMNO, dia kontrol apa tentang wakil-wakil pemilihan tak lama. Tentang nak calon semula pada PRU 15, mereka ni lah yang akan menentukan siapa yang akan dicalonkan. Dan mereka sebagai menteri besar, mereka ada banyak pengaruh. Jadi makna sekarang ni menteri besar yang UMNO ni banyaklah. Dari segi Johor, dari segi apa nu, Pahang, Perak, Perlis, Melaka,
lagi benar. Banyaklah. Jadi maknanya pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin semakin kurang. The next PRU we will see siapa yang akan menang. Jadi itulah beberapa cabaran yang aku rasa memeningkan kepala Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dia juga kurang sihat. Kabarnya aku pun tak tahulah, tapi kabarnya macam itulah. Dan orang yang tak berapa sihat dengan bebanan yang teruk, maka bagi aku ucapkan takziah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana terpaksa bersusah payah bertungkus lumus menyelesaikan masalah yang berat. Dan ini, ingatlah Tan Sri, bahawa ini adalah amanah Allah. Kita buat tak baik di dunia, kita akan berjumpa Allah. Kita akan berjumpa rakyat Malaysia yang tidak menghalalkan perbuatan ini. Jadi hutang dengan Allah, kita boleh taubat, minta taubat. Hutang dengan manusia, you deal it yourself. Jadi kata orang, kita biarlah kita ni di dunia kita selamat, di akhirat kita mendapat berkat. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.